Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Mazrona Kalingkalan dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 5 Mac 2020. Wisma Wanita di Kota Kinabalu akan dinaik taraf sebagai lokasi kecemerlangan dan medan kerjaya. Untuk tujuan itu, pelbagai aktiviti dirancang bagi memaksimumkan fungsi wisma tersebut, terutama dalam meningkatkan sosioekonomi golongan wanita. Dirasmikan pada tahun 2010, bangunan ini berpotensi menjadi pusat sehenti untuk wanita. Sebagai permulaan, produk keluaran peniaga wanita akan dipamer dan dijual kepada pelancong. Pusat ini kelak akan kami cuba jadikan sebagai satu yang kita katakan a one-stop center ya, kepada pelancong-pelancong, bukan saja pelancong-pelancong dalaman ya, tetapi juga pelancong-pelancong yang datang dari luar. Dia akan mempamerkan produk dari segi dan cultural yang ada di seluruh negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Selain menempatkan pejabat pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA Sabah dan MPWS, Wisma Wanita turut dilengkapi galeri pembangunan wanita, kafe, kedai jualan dan dewan. Sabah bakal menjadi tumpuan peminat dan pencinta kulinari dengan penganjuran Cabaran Borneo Hospitality 2020. Ia bakal berlangsung selama 2 hari di Pusat Persidangan Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 30 Mei hingga 31 Mei depan. Penganjuran cabaran buat julung kali itu merupakan anjuran Persatuan Kulinari Borneo Sabah dan Sarawak. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, pengerusi penganjur Cabaran Borneo Hospitality 2020, Dion G berkata, seramai 300 peserta dari 5 buah negara mengesahkan penyertaan setakat ini, antaranya Bangladesh, Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina serta Malaysia. Dion yang juga naib Presiden Persatuan Kulinari Borneo Sabah dan Sarawak berkata, cabaran itu menawarkan hadiah wang tunai $1,000 Amerika Syarikat bagi pemenang, naib johan $500 Amerika Syarikat dan tempat ketiga $200 Amerika. 5 countries involved. But when the situation going down and it's getting better, maybe we will have other country to participate in. Sementara itu, Ketua Logistik Cabaran Borneo Hospitality 2020, Peter Simon, amat mengharapkan peranan media dalam menjelaskan kedudukan Sabah yang bebas daripada penularan wabak COVID-19 bagi memberi keyakinan kepada pengunjung luar untuk berkunjung ke negeri ini. Kita minta bantuan media untuk memberitahu dunia yang Sabah ini bebas daripada COVID-19. Selain dari media, kerajaan juga memainkan peranan. Cabaran Borneo Hospitality 2020 bertujuan membangun, mempromosi dan memperbaiki tahap kualiti industri kulinari Malaysia Timur selain menonjolkan makanan tradisi masyarakat Borneo. Pemain industri pelancongan di negara ini disaran agar membuat penilaian semula terhadap pelaksanaan dasar dan strategi pelancongan sedia ada. Ini penting sebagai usaha membaik pulih sumber ekonomi syarikat masing-masing yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Dengan penilaian semula itu, para pengusaha dapat mempromosi produk pelancongan secara domestik serta ke negara-negara Asia yang tidak terjejas akibat wabak berkenaan. Presiden Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, Datuk Tan Kok Leang berkata, pemain industri perlu mengambil langkah proaktif dengan memperluaskan promosi produk pelancongan ke India, Eropah dan rantau Asia Pasifik. Itu boleh membawa mereka juga membuat mission overseas promotion di negara-negara yang lain. MATA juga membuat banyak latihan untuk upskilling of employees. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kota Kinabalu. Pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan baru-baru ini diyakini dapat membantu merancangkan aktiviti pelancongan domestik di Sabah. Presiden Persatuan Pelancongan Kedamaian Kata Walter Kandayan berkata, pengecualian RM1,000 bagi pelancong domestik tepat pada masanya untuk menggalakkan lebih ramai pelancong tempatan. Ketika dihubungi RTM, Walter turut merakamkan penghargaan terhadap bayaran sebanyak RM600 secara one-off kepada pemandu bas pelancong,
teksi dan pemandu pelancong itu bagi meringankan beban mereka. Beliau berkata meskipun penularan wabak COVID-19 menjejaskan sedikit kelancaran tahun melawat Malaysia 2020, Qatar optimis kehadiran pelancong domestik akan meningkat. Menurutnya, Qatar menyasarkan 300,000 pengunjung melawat daerah Kota Belud, khususnya Kadamayan tahun ini. Pihaknya menjangkakan pendapatan sektor pelancongan di daerah itu berupaya mencecah 4 juta ringgit. Kemenjadian kecemerlangan pelajar sekolah tidak hanya tertumpu kepada bidang akademik semata-mata. Bakat para pelajar juga perlu diasah kerana ia platform memupuk semangat untuk lebih berdaya saing di peringkat sekolah. Pegawai Pendidikan Daerah PPD Keningau, Masli Wahib berkata, walaupun bidang akademik menjadi teras utama kepada pencapaian kejayaan pelajar, namun bakat pelajar perlu diutamakan. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui dalam pertandingan nyanyian solo Sekolah Rendah Peringkat Daerah Keningau 2020 di SK Kampung Keningau. Masli mengambil contoh pertandingan nyanyian solo tersebut yang diadakan setiap tahun dapat mengetengahkan bakat pelajar ke peringkat lebih tinggi. Pertandingan ini disertai 14 buah sekolah rendah sekitar Keningau. Pemenang pingat emas masing-masing dimenangi Daniel Wong Jau Jun, wakil SJKC Yung Kok, Sherrod Francis dari SK St. Francis Xavier dan Sonia Olivia Sol dari SK Ulu Senagang. Daniel Wong akan mewakili daerah Keningau ke peringkat negeri yang akan diadakan pada 31 Mac ini di SK Kampung Keningau. Pupuk kesedaran mengenai keselamatan siber. Itu fokus utama persidangan dan forum Dare to Hack the Future of Cyber Security yang berlangsung di Kota Kinabalu. Tumpuan tersebut diberikan bagi mengelak masyarakat menjadi mangsa dan sasaran penjenayah siber. Melalui forum ini, para peserta yang kebanyakannya penjawat awam dididik mengenai kepentingan keselamatan siber dan kemampuan kendiri bagi melindungi hak masing-masing. Beberapa wakil penganjur dan peserta yang ditemui RTM berharap program 2 hari ini memberi manfaat kepada sektor awam dan swasta. Also to create awareness on how we can secure ourselves in terms of from the internet. So we don't want to get scammed and all that. So we are trying to teach them how to identify the actual scammers from the genuine scammers, especially nowadays. We would like to work as a platform for the alumni UiTM. We would like to be alumni out of the box. We contribute at the same time. We get our members more involved in the part of the community work, but involved in the corporate work. Memang conference atau seminar ini Dare to Hack memangnya amat berguna sebagai seorang kaki tangan kerajaan. Banyak kita take for granted, contohnya the risk of cyber security and how it affects work in terms of penyimpanan rahsia dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, diorang tidak mudah percaya kepada fake news, dan kalau boleh bila kasih salur itu information kan, especially dari government agency, kasih tahu which government agency dan apa phone number yang mau dikontak. Program 2 hari anjuran Persatuan Alumni UiTM Sabah dan Duit Management Incorporated ini diisi dengan ceramah yang turut disampaikan penceramah antarabangsa. Mereka berkongsi ilmu tentang keselamatan siber bagi melindungi data peribadi dan data digital untuk perniagaan. Usaha Acacia Forest Industries AFI, sebuah syarikat dari luar negara yang melaksana program pembangunan usahawan tempatan di Kampung Bongkol Pitas, mampu melahirkan usahawan yang berjaya dalam kalangan masyarakat luar bandar. Ia juga strategi syarikat tersebut untuk memastikan masyarakat tempatan terlibat sama dalam industri perhutanan. Pengurus Besar Acacia Forest Industries AFI Sendirian Berhad Mike Lancy Jensen berkata, program tersebut merupakan usaha syarikat AFI bagi memastikan usahawan khususnya kontraktor mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang keusahawanan. Menurutnya sebanyak RM78,000 dana disumbangkan FMO dari Kerajaan Belanda serta Amerika Syarikat kepada AFI bagi membantu masyarakat Pitas mendapat kemahiran dalam bidang pengurusan pertanian. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian CJ
sijil dan penutupan program pembangunan usahawan tempatan di Pitas. Seramai 38 kontraktor tempatan menyertai program berkenaan. Sebanyak 5 modul disampaikan penceramah dari luar negara merangkumi aspek keuangan, pengurusan operasi di ladang, pematuhan undang-undang, kos produktiviti dan pengurusan sumber manusia. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Mazrona Kelinggalan. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.